Ya, kehidupan-kehidupan kuno yang telah hidup di atas muka bumi, majoriti mereka tu memang tidak beragama pun. Kesemuanya telah Allah kiamatkan habis, ganti baru. Kiamat, ganti baru, kiamat, ganti baru. Sampailah Allah nak cipta lagi. Lepas habis Allah nak cipta. Sebab Allah pencipta. Itu yang Allah bagi tahu kepada para malaikat nak cipta khalifah pengganti. Tapi malaikat assume bahawa apa yang Allah cipta ni akan sama seperti makhluk sebelum. Tetapi Allah hanya jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui dari apa yang engkau tidak ketahui. Dan kali ini betul-betul malaikat tidak sangka makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala itu adalah Adam alaihi salam. Yang mana penciptaan Adam tidak seperti penciptaan sebelumnya yang mana Allah arahkan malaikat untuk menghasilkannya, menciptanya. Tetapi Adam Allah cipta tu yang keluar satu ni, Adam dicipta dengan tangannya sendiri dalam hadis tu. Kan? Jangan tanyalah tangan Allah Ta'ala bagaimana. Cuma Nabi sebut bahawa Adam dicipta dengan tangannya, tangan Allah sendiri. Allah sendiri yang mencipta Adam alaihi salam dan ketika sempurna sememangnya malaikat kagum dengan ciptaan tersebut. Itulah yang kita selalu baca pada kalimah ahsani taqwim itu. Ya, thumma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pada sebaik-baik penciptaan belum ada penciptaan sebaik manusia ini yang Allah Taala cipta kesempurnaannya pada kita. Jadilah kita manusia pada hari ini, hadirin sekalian, ya. Baik. Macam mana muncul iblis ni? Kat mana dia, cerita dia start di mana? Dia jin saleh duduk di bumi. Disebabkan oleh kesalihan dia itu Allah naikkan darajat dia, duduklah dia di langit. Boleh ke duduk di langit? Boleh je. Nabi Isa ni pun duduk langit. Diangkat 2000 tahun dulu. Ya, masih duduk di langit sampai sekarang. Cumanya puan-puan dan tuan-tuan kena tahulah bahawa time di langit, masa di langit ni dia back to masa di sisi Allah. 1000 tahun bersamaan sehari. So Nabi Adam, Nabi Isa belum pun lengkap 2 hari keberadaannya di langit. Sebab itu Nabi Isa naik umur 33 tahun diangkat, turun balik pun usia 33 tahun. Saya dah terlepas lah 33 tu. Dulu masa jumpa dulu first kuliah duha dulu belum 33 tu. Kan? Tapi still muda lah alhamdulillah sekarang. Jadi hadirin sekalian, ya muslimin muslimat sekalian. Jadi sejarah iblis ni apabila dia saleh, dia diangkat ke langit, duduk di langit, dia mendengar panggilan Allah Taala kepada para malaikat. Yang dialog yang kita cerita tadi. Yang mana pada waktu itu Allah sendiri nak para malaikat lihat bagaimana ia mencipta Adam alaihi salam. Allah panggil iblis ke? Tidak. Kenapa Allah tidak panggil iblis? Kerana Allah Ta'ala tahu selepas daripada ia siap mencipta Adam, faqa'u lahu sajidin, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud. Dan Allah tahu kalau perintah itu kena pada iblis, dia takkan sujud. Lepas tu Allah tak panggil iblis. Tapi macam mana iblis boleh ada? Dia dengar panggilan itu dipanggil kepada para malaikat. Dia yang tak dipanggil pun masuk pergi juga. Lepas tu dalam hidup kita ni hadirin sekalian, apa yang tak dibebankan kepada kita, janganlah kita apa? Kita gatal tangan nak cari beban. Kelak kita akan terbeban dengan silap-silap, kita akan binasa dengan perkara tersebut. Apa yang kita tak dapat dalam kehidupan kita, jangan kita terlalu orang kata terlalu menginginkan perkara itu, ya, kerana mungkin Allah lebih mengetahui, pasti Allah lebih mengetahui kenapa kita tidak dapat sesuatu kelebihan yang disebutkan itu. Kenapa? Kerana kelak Allah Ta'ala tahu kalau kita mendapatkan perkara itu, mungkin silap-silap kita akan binasa dengan perkara itu seperti mana iblis. Begitulah. Dia tidak dibebankan, tetapi apabila dia sendiri memilih untuk ke situ dan akhirnya dia mendapat murka Allah, ya, sehinggalah hari kiamat. Di situlah bermulanya hadirin sekalian permusuhan iblis dengan siapa? Permusuhan iblis dengan manusia. Baik.
So, hadirin sekalian, berapa nisbah orang yang berjaya dibawa masuk oleh iblis dari kalangan manusia ke neraka berbanding orang yang selamat? Ini ada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Apabila Allah dah beritahu kepada Adam alaihi salam, ya Adam ib'as ba'san nar, keluarkan penghuni-penghuni neraka, yakni dari keturunan kamu, daripada zuriat kamu. Adam tak tahu berapa ramai. Allah perintahkan supaya keluarkan dari setiap 1999. Dari setiap 1999 keluarkan, itulah yang akan menjadi penghuni neraka, khalidina fiha, kekal mereka di dalam neraka. Kiralah kita berapa nisbah. Boleh? Macam mana ya? Dengar ni macam sahabat masa dengar dulu terus putus asa, tak mau hidup. Mana mungkin nak masuk kalau macam dah main macam cabutan bertuah tak? Perempuan masuk apa event apa, tuan-tuan apa, perempuan ada berlari ada tak ada? Dah. Berlari, cycling tak ada. Masuk tu kadang bukan nak berkayuh sangat. Tengok cabutan bertuah Pro 2 beza, masuk. Mana nak dapat participant 5,000. Beza satu je. Kalau kena tu memang luck betul lah tuan-tuan kan, perempuan sekalian. Menasib betul lah. 999 daripada 1,000. Itulah jumlah penghuni neraka dan benda tu jelas. Kerana datang satu hadis lain yang sedikit berbeza lafaz pun, dia maksudnya sama. Cuma lafaz satu hadis lain Nabi sebut daripada 100 keluarkan 99. Maksud dia sama juga. Seperti mana 1,000 keluarkan 999. Baik, saya nak clearkan hari ni perempuan sekalian. Jangan sedih sangat insya-Allah ya. Pak sedih dah tu. Itu tanda beriman lah. Kalau tak sedih, relax kan. Neraka pun neraka lah. Ini memang champion lah. Ya. Itu bukan nisbah. Okey, macam mana saya nak kata? Okey, 999 daripada 1,000 itu adalah nisbah orang kafir dengan orang mukmin daripada kalangan anak Adam. Itu maksud hadis ni. Kalau kita divide anak Adam, Muslim dan kafir, itulah dia punya ratio dia. Yes, 1 Muslim, 999 kafir. Okey, ada soalan? Jadi Nabi itu, Adam alaihi salam, Nabi Adam, ketika Allah perintahkan keluarkan daripada zuriatnya penghuni neraka, Allah nak bagi tahu daripada zuriat kamu, inilah yang akan menjadi kafir, inilah dia mukmin. Itulah nisbahnya. Kekafiran hanya bermula di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Nabi Nuh, tak ada. Kan? Maknanya sebelum Nabi Nuh adanya Nabi Idris, Nabi Syis itu sampai ke Adam tu, itu manusia belum kufur. Kekufuran lahir daripada 3 jalur anak Nabi Nuh, Sam, Ham dan Yafis. Kita ni daripada Yafis. Kalau bangsa Arab, Bani Israel daripada Syam, Sam bin Nuh. Kalau orang Palestin hak kita cerita sekarang ni, Palestin ni daripada Ham, anak yang tengah. Ya. Baik, masa tu baru manusia kufur, sebelum tak ada. Macam mana boleh seramai itu manusia yang kufur dinisbah dengan orang mukmin? Macam tak logik je kita tengok ramai je orang Muslim sekarang ni. Yang ni kita kena faham hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nampak orang mukmin ni ramai sebab satu je, sebab kita umat Muhammad. Itulah dia. Tapi kalau kita ni hidup menjadi kaum sebelum umat Muhammad, puan-puan kena tahu satu benda. Kalau kata mukmin kita sedang berkumpul, kita ni sajalah orang mukmin dalam dunia ni. Itu nisbah umat sebelum kita. Majoritinya adalah kafir. Kafir ni sejak bila? Sejak zaman Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh alaihi salam berjaya membawa kekufuran kepada iblis, berjaya membawa kekufuran kepada keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dengan manipulasi pemikiran mereka, Tuhan perlu diterjemahkan dalam bentuk nyata penglihatan mata. Itulah yang muncul berhala itu.
dan majoriti manusia ikut. Ya, kita tak tahu sebenarnya kaum dahulu ni berapa ramai jumlah mereka. Kita hanya tengok berbilion manusia bagi umat Muhammad. Kita hanya tengok itu. Tapi kita ni baru 1,500 tahun. Kaum terdahulu tu mereka ada 5,000 tahun lebih. Berapa jumlah mereka dan majoriti mereka mati dalam keadaan yang kufur. Jadi kita tengok orang Muslim ramai, walaupun nisbahnya 999 kafir, satu mukmin, tetapi yang satu mukmin itu majoritinya terkumpul dalam umat Muhammad. Sebab itu kita tengok hari ini orang Muslim ramai. Sebab itulah Nabi SAW juga menyatakan bahawa 2/3 isi syurga itu adalah daripada kalangan umat Muhammad, umatku. Begitulah. Lega dah sikit dengar tak? Begitu. Dia penafsiran hadis ni kena betul. Ya, bila penafsiran hadis ni dia tak tepat, dia akan menyebabkan ada salah faham. Sebab itu kalau kita fahamlah perempuan sekalian, tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam Quran kan, tuan-tuan perempuan macam mana nak bezakan khitab ayat? Khitab ayat ni apa? Ayat ni dituju pada siapa? Mukmin ke kafir? Memang Quran ni secara overallnya kita tengok ayat-ayat ni menurut seluruh umat manusia. Tapi sebenarnya kita kena faham, ada ayat yang Allah turun untuk orang kafir. Ada ayat yang mana Allah tuju kepada kaum muslim, mukmin. Bezanya antara cara nak beza selain kat depan, ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas, dia tengok kat belakang. Kat belakang ni Allah tutup dengan ancaman ataupun kalimah-kalimah namanya yang membawa sifat kasih dan rahmah. Ada satu surah yang memang Allah turun betul-betul cerita ni memang untuk orang mukmin, surah Al-Hujurat. Memang Allah ajar kepada kita, kamu nak hidup ni macam mana cara dia interaksi dia. Kamu jangan sangka buruk kat orang, jangan duk kata orang, jangan dengar satu berita, dengar main ambil, jangan. Memang benda ni betul-betul surah ni sabab nuzul dia pun memang berkait dengan kejadian yang berlaku di kalangan sahabat mukmin. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tengok kalimah-kalimah penutup bagi setiap ayat dalam surah Al-Hujurat. Semua Allah letakkan nama-nama daripada nama-nama Allah yang bersifat rahmat. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu ghafur, pengampun, rahim, pengasih, ya, penyayang, tawwabur rahim, kan. Ayat-ayat yang berakhir dengan nama-nama Allah yang berbentuk pujukan. Tapi kalau ayat itu berakhir kebanyakannya dengan azabun alim, azabun syadid, ya, faulaika humul kafirun, mereka ini adalah orang-orang kafir. Ini ayat-ayat yang khitabnya adalah kepada orang-orang kafir. Lepas tu bila kita baca Quran ni, kita faham serba sedikit makna dia, kita betul-betul terasa bahawa Allah Ta'ala sedang berbicara dengan kita. Ya? Baik. Jadi hadirin muslimin-muslimat sekalian, ini mukadimah baru. Jadi panjang ya. Baik, apa yang kita nak bicarakan dalam tajuk yang saya bawa ni tuan-tuan. Saya kuliah maghrib ke, kuliah subuh ke. Boleh saya katalah rata-rata tempat saya hanya bawa 2 subjek saja kebanyakannya. Yang pertamanya adalah sirah, yang keduanya adalah hadis. Dan hadis pun yang betul-betul saya fokus dan saya buat research kajian adalah berkaitan dengan hadis-hadis peristiwa-peristiwa hari kiamat. Yang dalam kitab-kitab utama hadis disebut sebagai kitabul fitan, yang dipanggil sebagai fitnah. Tidak semua peristiwa kiamat merupakan fitnah ujian. Sebahagian besarnya adalah kemenangan dan kegembiraan. Tetapi majoritinya adalah fitnah. Ujian ke atas orang-orang mukmin. Ya, ujian ke atas orang-orang muslim. Ya, termasuklah ujian dan fitnah ini tidak terlepas di bumi yang sedang Allah Ta'ala uji dengan peperangan, kematian, pertumpahan darah. Kita berada di luar. Kita sentiasa bersama, solidariti, kita panggil apa pun, dengan nyawa orang-orang muslim di Palestin itu, kita tidak akan ada persoalan dia. Dan kita kena betulkan mentaliti kita. Kita bersama mereka itu bukanlah kerana mereka itu bangsa Palestin, bukan. Kita bersama mereka adalah kerana mereka itu Muslim. Kalau kita ambil sebab bangsa Palestin,
Jalut dalam Quran itu orang Palestin. Pernah dengar nama Jalut? Jalut tu jahat, baik ke jahat? Jahat. Lawan dengan Tolut, seorang raja dari kalangan Bani Israel. Bani Israel beriman lah pada waktu itu. Jalut tu Palestin. Kalau kita ambil main sentimen bangsa lah. Dan kalau dalam sejarah Palestin ni, banyak kali pun dia bertempur dengan Bani Israel, kerajaan Bani Israel, kerajaan yang berdiri di Baitul Maqdis. Bani Israel dulu adalah antara musuh bangsa Palestin. Palestin ni kerajaan dia memang di Gaza sejak dulu. Di Gaza, di bandar, ada yang pernah pergi Israel tak ada? Bandar Shaderot, bandar Ashkelon yang banyak di-attack daripada Gaza itu semua dulu tu adalah tanah daerah wilayah kaum Palestin. Tapi Palestin ni dia menjadi mulia sebab dia terima Islam pada akhirnya. Walaupun saya lah pengalaman dengan mereka ni, kesimpulan saya satulah, Arab is still Arab. Itu jawab dia. Kan? Ya, kalau kita ambil memang itulah tuan-tuan, masa saya di Jordan, saya pening kepala saya tengok macam mana orang Jordan boleh adapt dengan 3.3 juta rakyat Palestin dekat negara dia. Dia dengan Rohingya ni okey sikit je. Serius saya cakap kat sana. Sebab dia pelarian perang, mangsa perang. Kalau dah desperate, tak ada makanan, tak ada bantuan, dia mencuri je. Tapi rakyat Jordan dia boleh accept. Ya? Dia ada 3.3 juta rakyat Palestin di Jordan. 2.2 dapat kewarganegaraan yang sah. Yes. Saya pernah jumpa pergi Pulau Perhentian, naik satu bot, speedboat tu kan. Tengok macam Arab je, saya pun cakap Arab lah. Cakap, tanya daripada mana kan. Dia kata, saya daripada Gaza. Oh, kita pun bila dengar orang Gaza ni kan, lain lah rasa kan. Oh, saya kata, boleh ya sampai sini ya. Lepas tu dia tunjuk pasport dia. Pasport dia Jordan. Ada asal Gaza lah, 4 warga negara. Okey. 2.4 juta warga dia dalam Gaza. Dan dalam Gaza tu, itu saja ada 2.4 juta antara bandar yang paling padat dalam dunia. 2.2 juta dalam tebing barat. Yang kita pergi Masjid Al-Aqsa tu. Masjid Al-Aqsa tak ada apa sekarang, tenang. Boleh pergi macam biasa. Nak pergi ziarah pun boleh. Tak ada apa. Dia tak ada konflik apa, pertembungan tak ada apa kat situ. Relax sekarang ni. Situ tebing barat ada 2.2 juta. Warga Palestin yang menjadi rakyat Israel, pegang IC Israel, dalam wilayah Israel ada 1.9 juta. Fakta. Lepas itu kita kena tahu latar belakang sebelum kita pergi semangat lebih ni. Kan? Dalam Israel ada 1.9 juta warga Palestin dan ada parti politik Muslim dalam Israel yang bertanding pilihan raya dan menang beberapa kerusi dalam 120 kerusi parlimen Palestin, Israel. Dan sebahagian ahli parlimen itu menyokong Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Kita pening kepala kita dengar ini. Tapi itu fakta dia. Ya, fakta dia. Itu. Tapi apa pun, sebab tu saya kata, fitnah ni benda halus. Yang jelas menjadi mangsa adalah rakyat. Adalah orang awam dia. Bila ada konflik pertembungan kuasa yang melibatkan peperangan, kematian. Sebab itu kita kena faham kenapa kadang-kadang sikap beberapa pemimpin negara Arab lebih kepada hentikan peperangan. Kita kena faham. Bukan kerana dia takut. Kita ada satu benda lah yang saya nak bina. Kita jangan mudah untuk blame. Negara Arab buat apa? Kerana tak hantar tentera. Kerana tak apa. Kerana tak itu. Tak payah perempuan, tuan-tuan sekalian. Mesir, Jordan tu 2-3 kali dah perang dengan Israel. Mesir perang dengan Israel sampai hilang Sinai. Syria perang dengan Israel sampai hilang Golan Heights, kawasan tadahan hujan. Jordan perang dengan Israel sampai lost, habis tebing barat, West Bank tu habis, kaut di Israel. Kerana nak selamatkan warga Palestin. Bukan dia orang tak pernah berperang, dia orang pernah berperang. Tetapi antara kekecewaan mereka adalah sikap negara-negara Arab yang kaya. Tahu kat mana? Negara-negara teluk tu. Yang perut negara mereka tu tebuk bukan keluar air, keluar minyak. Dia orang ni, ini masalah utama negara-negara yang pernah berperang dengan Israel. Negara-negara Arab itulah yang menjadi masalah utama mereka. Sebab tu nak perang tak guna. Sebab itu akhirnya buatlah apa sahaja yang boleh meminimumkan kematian. Dan to be honest saya kata, saya ada sahabat, kawan, orang Palestin yang duduk dalam Israel yang dah selesa pun. Bukanlah saya nak kata lain macam ustaz ni, ejen Israel ke? Bukan. Kenapa saya cakap macam tu?
Muslimin muslimat sekalian, kita kena back to fakta hadis. Apa fakta dia? Ada dua benda besar yang kita kena tahu. Yang pertama, Yahudi akan tetap terus berada di bumi Syam hingga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Ini fakta. Apa pun kita expect daripada peperangan ni, dia orang tetap ada kat situ. Sebab apa? Peperangan terakhir dengan angkatan Yahudi hanya berlaku setelah Isa turun dan membunuh Al-Masihud Dajjal. Al-Masihud Dajjal pada waktu itu merupakan pemimpin tentera Yahudi saat mereka melakukan amukan ketenteraan mereka, ya, peperangan mereka di bumi Syam. Memang very strong lah sebab Dajjal dia punya kepala. Tapi Allah turunkan Nabi Isa. Nabi Isa bunuh Dajjal. Selepas itu baru tentera kaum muslimin diarahkan memerangi orang-orang Yahudi hatta yakhtabi al-yahud fi wara'il hajar awis syajar. Yang waktu itulah mereka baru melarikan diri ke belakang-belakang batu dan pokok. Bukan sekarang. Sekarang tak ada apa. Kan? Itu. Masa itulah yang pokok batu bercakap apa semua tu kan. Habis. Masa itulah baru tamatlah satu angkatan ketenteraan kaum Yahudi dan barulah berakhir sebuah wilayah bernama Israel. Satu. Yang kedua, jangan kita lupakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Yang bermaksud, dan tidak ada seorang pun daripada kalangan ahlul kitab melainkan akan beriman dengannya, yakni Nabi Isa sebelum kewafatan baginda. Ahlul kitab, kalau tuan-tuan ambil atas muka bumi ni, paling pure antara Kristian dan Yahudi, baik Yahudi. Kristian nak jumpa ahlul kitab yang betul-betul ahlul kitab, susah. Adalah di tanah Arab, tak ramai. Antara Katolik dengan Ortodoks, Ortodoks lebih Kristian daripada Katolik Barat. Barat yang betul Barat pun hari ni, puan-puan yang pernah duduk di UK apa semua, mazhab mereka bukan Protestan. Protestan lagi tak ada benda. Lagi dah mengarut, tak ada, ibarat tak ada agama. Di Eropah Timur, mazhab dia Ortodoks, Kristian. Tapi tuan-tuan harus ingat, puan-puan harus ingat, Ortodoks di Kristian 70 tahun duduk bawah Soviet. Tak ada agama juga. Hari ni Ortodoks pun jadi Ortodoks yang sekular. Tapi kalau kita pergi ahlul kitab, daripada kalangan Yahudi ramai. Yang masih praktik pun amalan-amalan yang kebanyakannya sama, bahkan lebih strict daripada kita dalam beberapa amalan. Sebab itu kita boleh makan kosher. Ini yang pernah duduk di luar mesti tahulah benda-benda ni, tuan-tuan. Kan, perempuan sekalian. Kosher dia sembelih sampai hari ni, dia sembelih macam tu. Lagi dahsyat dia punya sembelihan. Kan. Pisau tu Allahu Akbar kan. Saya pernah tengok orang Yahudi sembelih. Dia punya strict, dia tak macam kita lah. Kita ni kira asal boleh ya. Kan. Kadang-kadang hak korban tu pisau tumpul pun ada juga. Dia tak boleh. Itu lebih dia banding kita. Ada kelompok ini yang tidak sampai ke hari ini pun mereka tidak bersama dengan gerakan Zionis yang akhirnya menubuhkan Israel itu. Sebahagian mereka memperjuangkan untuk kembalikan tanah dan kekuasaan di Palestin itu kepada warga asalnya. Ini mudah-mudahanlah tuan-tuan kalau mereka ni hidup, mereka ni tak syirik Allah Ta'ala pun sebenarnya. Tapi satu je problem mereka, mereka tak terima kenabian Rasulullah, itu masalah dia. Ya, tak ada siapa pun dari kalangan ahlul kitab walaupun akidah mereka suci, bersih, tidak syirik Allah, tapi hidup selepas zaman Nabi Allah, hidup selepas zaman Rasulullah, syarat mereka nak jadi mukmin, mereka mesti menerima kenabian daripada mereka, menerima kenabian Rasulullah SAW. Barulah mereka diiktiraf matinya sebagai seorang Muslim. Tapi mudah-mudahanlah kalau Allah panjangkan usia mereka, sempat mereka di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, berimanlah mereka. Kan? Kita kalau nak tengok Nabi Isa, jagalah kesihatan baik-baik. Doa minta panjang umur. Mana tahu sempat. Kan? Iya, saya rasa kalau panjang umur sikit sempat kot. Kan? Saya rasa lah, sebab tanda-tanda nak turun tu banyak dah. Kan? Baik. Okey, hadirin mati Allah sekalian. Kat mana kita nak mula ya? Saya bagi gambaran je lah. Okey. Tajuk ni kalau saya cerita betul-betul dia sakit kepala, kita nak digest. Sebab dia banyak sangat fakta. Hadirin sekalian, sebenarnya dalam hadis, Rasulullah tidak pernah membahagikan tanda besar, tanda kecil secara jelas. Itu fakta. Tapi biasalah kita dengar tanda kecil,
tanda besar. Tanda kecil, tanda besar. Sebenarnya Nabi tak pernah divide tanda ni kepada tanda kecil ke tanda besar, tak. Yang jelas, tanda pertama Nabi sebut mauti, kematianku. Itulah tanda kiamat yang pertama. So once wafatnya Nabi, sudah bermulalah rentetan tanda kiamat berterusan dan berterusan sampai ke hari ini. Cumanya Nabi beri satu hint ataupun satu garis panduan yang umat ini bila terjadi perkara ini, ketahuilah kamu sudah berada pada fasa tanda-tanda besar ataupun kita kata peristiwa-peristiwa besar. Maknanya itu pemisah. Bila hal ini dah berlaku, masa tu Nabi sebut tu, Nabi letak tangan Nabi ni di kepala seorang sahabat. Nabi letak betul atas kepala. Nabi kata tatkala ia berlaku, ketahuilah hari kiamat lebih dekat kepadamu berbanding tanganku dengan kepala kamu. Walhal tangan Nabi tu dah lekat dah dekat kepala sahabat ni, tapi Nabi kata bila hal ini berlaku, ketahuilah. Nabi kata hari kiamat sangat dekat dengan kamu. Apa dia tuan-tuan, perempuan sekalian, perkara itu? Kemenangan kaum muslimin di Baitul Maqdis. Itu jawapannya. Sonok tak nak menang? Sonok kan? Dah tahu ni tak apa, biar lambat pun tak apa dah. Itulah dia. Yang Nabi SAW sifatkan dalam hadis sebagai umranu Baitul Maqdis, yakni kemakmuran Baitul Maqdis. Apa cerita kesudahan Palestin ni? Dia mudah je cerita dia, kerana hadis dah bercerita. Ya, hadirin sekalian. Pengakhiran kepada Palestin ni, cerita dia akan berakhir dengan kedamaian. Konflik kemanusiaan yang kita tengok di Syria itu akan tamat. Konflik di Palestin akan tamat. Baitul Maqdis akan dibebaskan, bukan dibuka ya. Dibuka ni istilah fathu dalam Islam ni, dia hanya terjadi buat pertama kali ketika kota itu ditakluk oleh kaum muslimin. Nabi guna perkataan fathu, maknanya pembukaan. Macam fathu Makkah tahun 8 Hijrah. Kenapa dipanggil fathu Makkah, pembukaan kota Mekah? Itu adalah peristiwa pertama kali Islam membuka Mekah sebagai kota kaum muslimin. So kalau katalah selepas daripada itu Mekah jatuh ke tangan kufar, walaupun dia tak pernah berlaku lah, saya bagi contoh je. Kalau dia jatuh ke tangan kufar, lepas tu Islam nak ambil balik, dia tak dinamakan lagi fatah, dia tak dinamakan lagi pembukaan. Sebaliknya dia dinamakan sebagai pembebasan. Okay? Macam Baitul Maqdis lah. Baitul Maqdis zaman Nabi dia di bawah kerajaan Rom. Rom Timur dia panggil. Ya, kerajaannya di Istanbul, tapi dia kuasai bumi Syam, dia kuasai Palestin dan dia kuasai Baitul Maqdis. Kotanya dikunci. Baitul Maqdis ni tuan-tuan perempuan tahu kan? Apa dia? Kita tahu nama je. Masalah juga. Kan? Siapa pernah pergi Aqsa? Pernah pergi? Pernah pergi kan? Kota tu kawasan tu lah, satu compound 4 segi besar tu. Dan seluruh itu adalah Masjid Al-Aqsa. Cuma yang kita nampak main masjid dia tu, itu dipanggil Masjid Qibli, dia panggil. Yang kubah kuning tu, bukan, yang kubah kuning tu dia ada batu bawah tu. Tapi semua tu duduk di bawah satu compound dipanggil Masjid Al-Aqsa. Okey? Baik. Dia macam kota lah. Dia ada gate dia semua. Dan di sana kawasan Baitul Maqdis ni dia duduk dalam satu bandar tua. Nama dia Al-Quds. Yes. Dalam Al-Quds itu ada bahagian specific area untuk orang-orang Kristian. Ada. Tak pergilah kot. Pergi juga masa tu. Puan pergi? Pergilah. Boleh pergi. Boleh pergi boleh kan, dia tak adalah terekam kita Muslim, tak ada ya, elok je kan. Baik, jadi masa zaman Rom, zaman Nabi, kota tu dikunci, kota Baitul Maqdis tu dia kunci sebab Kristian dia tak beribadah di situ, Yahudi tak ada that time kat situ, jadi tak ada siapa beribadah, dikunci. Jadi sepanjang hidup Nabi, Nabi tak pernah melihat Baitul Maqdis ni dibuka sebagai kota kaum muslimin, tak pernah. Tapi Nabi pernah sebut bahawa
u'dud sitan baina yaday sa'ah. Hitunglah 6 perkara yang akan berlaku di hadapanku menuju ke hari kiamat. Nabi sebut pertama mauti, and second Nabi sebut fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis. Dan ternyata ia berlaku 5 tahun selepas kewafatan Nabi. Ia berlaku pada tahun 16 Hijrah. Waktu itu khalifahnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia berlaku selepas perang Yarmuk. Okey. Perang Yarmuk tu perang dengan Syam lah, perang dengan Rom. Baik. Itu sejarah pertama. Itulah pembukaan Baitul Maqdis. Terus hadirin sekalian, kota itu duduk di bawah kaum muslimin lebih 4 kurun, 400 tahun. Duduk di bawah kaum muslimin. Sampailah kedatangan tentera salib daripada Eropah Barat menakluk dan menawan kota Baitul Maqdis daripada tangan kaum muslimin. Setelah 400 tahun Baitul Maqdis dan wilayahnya damai di bawah pemerintahan kaum muslimin, satu orang kafir pun tidak dicuit dan diusik pada waktu itu. Nah, ini sejarah dia. Okey, 80 tahun tentera salib menguasai Baitul Maqdis, muncullah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, nama yang kita sebut sampai sekarang, hadirin sekalian. Dia telah membebaskan pada tahun 1000, kedatangan tentera salib pada tahun 1099 Masihi. Salahuddin bebaskan 1183 Masihi. Ini next kuliah saya tanya balik masuk boleh ingat. Ya, 80 tahun. Dan selepas daripada itu silih berganti kerajaan kaum muslimin, mereka terus menerus memelihara kesucian, ya. Orang kata keizahan, kemuliaan Baitul Maqdis sampailah di era keruntuhan, kejatuhan khilafah Utsmaniyah. Ataupun lebih tepat lagi, ketika British datang dan memerangi Palestin dalam Battle of Jerusalem pada 1917. Itu sejarah yang kita kena tahulah, yang berlaku pada hari ini. Baik hadirin sekalian. Jadi, apa yang berlaku ni sebenarnya dia membawa kepada satu fasa kita akan sampai ke sebuah tanda besar. Itu yang kita kena faham. Dan kita jangan pernah nafikan takkan jadi zaman kita. Ramai agamawan hari ini, dia tak nampak benda ni hadirin sekalian. Kan? Dia tak nampak dan mereka tidak langsung mampu melihat bahawa tanda-tanda atau peristiwa besar itu sudah memunculkan mukadimah dia pada hari ini. Jadi kita berkhayal bahawa Nabi Isa, apa cerita Nabi Isa itu nantilah di akhir zaman. Dia punya nanti di akhir zaman tu macam dia duduk di era sahabat. Dia punya khayal tu. Dia tak tahu kita ni duduk dengan era sahabat dah 1500 tahun. Adakah hadis yang menceritakan usia umat Muhammad ni berapa? Ada, cuma riwayat bermasalah tu je. Bukan tak ada, riwayat ada. Usia umat Muhammad ni berapa lama? Ada riwayat, bukan tak ada. Cuma dia tak sampai ke darajat sahih. Tidak diterima mutlak, namun dia tidak tertolak juga secara mutlak. Sebab itu beberapa para ulama, mereka pernah memberikan pendapat tentang usia umat Muhammad ni berapa lama. Dalam banyak hadis tu yang paling jelas bahawa Allah memberikan kepada Rasulullah usia umatnya selama tempoh 1 hari. Berapa tahun? 1000 tahun. Nabi sedih. Sebab Nabi kata dah lah bongsu. Kan? Paling singkat pula tu. Bila dalam keadaan begitu, Allah tambah. Kalau ikut sehari 1000 tahun dah kiamat dah. Dah, Allah tambah. Allah tambah berapa? Setengah hari. Setengah hari berapa lama? 500 tahun. Sekarang? Sekarang dah 1445. Kalau riwayat itu betul, lau kana sahihan. Kalau riwayat itu betul, apa nak buat? Jual rumah. Janganlah jual. Kan? Tak payahlah jual rumah. Kan? Janganlah jadi satu golongan dah tahu nak kiamat pergi duduk dalam hutan. Masalah juga. Kan? Hiduplah macam biasa. Nikmatilah apa kan. Nikmatilah apa-apa nak makan, lotong makan. Jangan katalah sedih je lepas ni kan.
balik kuliah ni. Sebab apa? Dengar nak kiamat dah. Dibilang-bilang tinggal 60 tahun. 60 tahun. Saya tak ada dah lah kan. Gitu kita fikir. Makcik tak apa. Ustaz lah. Ustaz pula kena. Ah, dia taklah mesti kata 1500 tahun kiamat terus. Kan? Dia dalam julat itulah. Dalam julat itu. Saya pun meyakini usia umat Muhammad ini dalam sekitar itulah. Sebab uh, dia setelah turun Nabi Isa itu, Nabi Isa ni ada dalam atas muka bumi ni 40 tahun. Nabi Isa pun ada 40 tahun. Lepas tu hidup makmur kita. Lepas 40 tahun ada satu fasa kaum muslimin ditinggalkan oleh Nabi Isa. Waktu tu adalah waktu paling penting. Kerana yang betul-betul beriman sahaja Allah akan wafatkan dengan angin sejuk tu. Sehingga bumi ni tidak meninggalkan seorang pun yang beriman. Keadaan masa tu tak ada dah solat, tak ada apa semua, azan pun tak ada. Dan tak ada orang nak beribadah kepada Allah. Bumi menyaksikan penduduknya adalah sefasik-fasik manusia yang tak pernah dilihat pada mana-mana zaman. Tempoh tu tak lama. Itulah tempoh seketika yang Allah beri juga kepada iblis untuk kamu kuasai seluruh anak Adam yang ada atas muka bumi. Allah bagi juga masa tu lah. Tapi dia sekejap, dia tak lama. Dalam tempoh tu hanya sekitar beberapa puluh tahun, selepas tu Allah datangkan kiamat secara baghtatan, iaitu secara tiba-tiba. Dan kiamat hanya terjadi ke atas orang-orang yang tidak beriman. Itu hukum dia. Kita memang takkan tengoklah kiamat itu. Selama mana kita beriman dan percaya kepada hari kiamat, Allah tak akan zahirkan hari kiamat itu di hadapan mata kita. Ya? Imam Mahdi. Oi, tajuk dah pergi Imam Mahdi ni. Semangat ni. Okey. Dia akan muncullah daripada peristiwa ini. Imam Mahdi ni yang dikatakan dengan Imam Mahdi ni, imam ni apa maksud imam? Imam di situ maksud dia pemimpin. Nabi tak sebut imam dalam hadis. Ini banyak fakta-fakta yang kita kena cek balik. Nabi tak pernah sebut Imam Mahdi dalam hadis, tak ada. Imam tu word yang kita bagi. Kerana kesimpulan daripada hadis-hadis berkenaan dengan Mahdi itu menunjukkan dia ini imam. Apa makna imam? Bukan imam solat, bukan imam mazhab, bukan imam fiqh, bukan mufti, bukan agamawan, bukan orang yang bagi ceramah, bukan. Maksud saya memang bukan Mahdi lah. Ya. Mahdi ni, imam itu pemimpin. Dia ni pemimpin. Jadi kalau di Malaysia ni nak jadi Imam Mahdi kena masuk bertanding pilihan raya dulu. Jadi pemimpin. Ada potensi tapi tak adalah kita mengarut lah perempuan. Saya pesan tajuk-tajuk ni kalau kita minat jangan buka TikTok. Memang merepek semua. Bunyi dalam TikTok semua asal boleh buat konten. Kan? Mahdi TikTok ni dua je yang famous. Tak yang di Pakistan tu. Kat Tanah Melayu. Tanah Melayu ni tak tahu dia nak letak siapa. Tapi nampaknya fokus nak menjadikan Mahdi Tanah Melayu ni pun dahsyat juga. Tak ada. Ini bukan cerita Tanah Melayu, ni bukan cerita Pakistan, ni cerita di bumi Syam. Saya bagi kesimpulan dalam hadis, peristiwa keamanan, pembebasan bumi Syam dan Baitul Maqdis akan menzahirkan watak seorang pemimpin. Itu jawapannya. Bukan imam solat, bukan mufti, pemimpin. Dan kalau pemimpin, dia mestilah datang daripada jalur keluarga pemerintah juga. Dahsyat bunyinya. Sila. Dia mesti datang daripada jalur pemerintah juga. Sebab itu Nabi sifatkan beliau ni ada ketenteraan. Kan? Macam tu. Dan dia datang daripada pemerintah keluarga Nabi SAW. Itulah jawapannya. Dia adalah watak yang menjadi pembebas bumi Syam pada hari ini. Yang berlaku ni, dia akan pergi kepada keamanan. Keamanan itu dibawa oleh tentera keluarga Nabi SAW. Dialah yang pimpin. Sebab itulah Mahdi disebut sebagai zuhur. Zuhur makna dia zahir. Makna dia ni manusia. Lahir daripada perut ibu dia, daripada ayah dia. Cumanya dia ni keluarga family Nabi. Pemimpin.
penguasa yang sampai satu masa Allah beri kepada kepimpinan keluarganya itu menguasai bangsa Arab. La tazhabud dunya hatta yamlikal Arab rajulun min ahli baiti. Ya, tidak akan berlaku kiamat sehingga bangsa Arab keseluruhannya akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada ahli keluarga aku. Okey. Sebab itu kalau di Saudi, mana-mana pendakwah yang bercakap dengan saya ni memang takkan balik rumah. Akan dikaut oleh kerajaannya, simpan dalam penjara. Sebab Saudi melarang dakwah menyeru kepada sebuah kekhilafahan, khalifah. Dia tak bagi. Sebab dia orang tahu benda tu akan menjatuhkan pemimpin mereka yang sedang berkuasa di dua tanah haram. Nak lawan takdir Allah, tak boleh. Dah ada hadis dah pun. Tanah haram itu akan balik kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Sebab itu Mahdi ni dia zuhur. Zuhur ni maknanya dia zahir. Dia ada. Orang tak nampak, tak kenal. Tak tahu siapa? Tak payahlah. Nanti kita cari pula. Tunggulah dia zahir nanti. Dia zahir nanti nampak, oh, mestilah ada peristiwa big event yang menzahirkan dia. Sebab kita manusia ni dia berjalan di atas sebab. Adalah sebab-sebab yang Allah jadikan dan zahirlah dia sebagai pemimpin bangsa Arab. Tunggu je lah insya-Allah, ya. Jaga kesihatan baik-baik kan. Ya, jangan minum gula apa semua. Jaga blood pressure apa semua. Insya-Allah lah sihat kita. Tunggu sikit masa lagi kita akan lihatlah perkara-perkara. Dan jangan takut. Kita didoktrin untuk melalui benda ni sebagai sebuah ketakutan. Sedangkan ini semua adalah merupakan kemenangan kaum muslimin yang Allah beri kepada kita. Patut excited, nak tunggu. Mana Nabi Isa alaihi salam, nak tengok juga rupanya. Sebab nak tengok rupa Bani Israel yang sebenar ni macam mana rupa Bani Israel. Nak tengok macam mana. Begitu. Jadi tunggulah kan, dan nantikanlah ia dengan sebuah penantian yang apa ni, yang kita jangan takut. Kurang-kurangnya kita ada bersyukur sebab Nabi SAW tak pernah doa umur panjang kecuali pada satu sebab je. Untuk duduk di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Tu je satu sebab. Yang pernah Nabi doa, semoga Allah memanjangkan usiaku, ya, untuk apa? Ya, untuk semoga aku dapat hidup di zaman Nabi Allah Isa alaihi salam. Mana Nabi excited, kita takut. Begitu. Ya, kita kena yakin benda-benda tu semua insya-Allah. Nabi Isa ni naik, diangkat, belum pernah kahwin, turun akan berkahwin semua. Mana tahu jadi menantu. Benda-benda yang iya ke? Iyalah kalau Allah nak pilih, mana tahu kan benda-benda begitu. Baik, hadirin sekalian. Okey. Itu sebab dipanggil sebagai zuhur, zahir. Dajjal dia khuruj, dia keluar. Keluar ni apa? Keluar ni ada banyak maksud. Kalau Dajjal ni dia istilah dia khuruj. Khuruj ni maknanya dia keluar. Keluar melakukan sesuatu, orang nampak. Dia pergi keluar melakukan sesuatu yang dunia tengok, dia Dajjal. Itu sifat dia. Macam Mahdi tadi zahir. Isa dia nuzul, dia turun. Kan kadang-kadang penyampaian ni bertukar. Nanti Imam Mahdi turun. Turun pada mana? Dah kita pun mula tergambar turun ke langit. Tak ada. Imam Mahdi dia tak turun, dia muncul. Begitu dia muncul. Yang turun tu satu je. Yang turun tu adalah Nabi Isa alaihi salam. Okey? Baik. Okey, hadirin sekalian. Kita balik semula bercerita kita. Okey? Puan-puan sekalian. Ada banyak benda saya nak mula ni, tapi hari ni lah saya nak cerita beberapa benda lah yang kita kena clear dulu. Sebab kita tengah semangat ni dalam peperangan ni kan. Kita tengok jihad apa semua, hadirin sekalian. Satu benda yang kita kena pegang. Jihad ni dalam Islam dia mesti datang melalui satu pemerintahan yang sah. Itu kita kena faham. Ini kita kena pegang. Jihad dalam Islam dia mesti datang daripada sebuah pemerintahan yang sah. Maknanya apa? Dia mesti datang dari sebuah negara. Dia mesti datang dengan keizinan, kepimpinan utamanya adalah pemerintah yang sah dalam sesebuah negara itu. Itulah jihad yang sebenar. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Rasulullah tidak pernah diperintahkan berjihad semasa Nabi belum membina kerajaan Madinah.
Betul? Yang pergi demonstrasi semalam, Dataran Merdeka. Kan ada konflik kan? Kena marah. Kan? Kita demonstrasi ni dah tak bagi sebut Allahu Akbar lah. Dia kata tak tahulah yang Allahu Akbar tu saya tak pastilah. Kan? Dia kena marah angkat. Kita tengok orang kita pergi demonstrasi tu okey lah. Okey, nak pergi demonstrasi. Bawa spanduk muka Netanyahu diletak tanduk macam syaitan. Nabi, kalau Nabi ada, Nabi terima tak benda tu? Ini kita kena fikir. Tak boleh, hadirin sekalian. Nampak tak kefahaman orang kita? Semangat cantik, hukum jahil. Tak boleh. Siapa lah? Apa ni? Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi. Ada seorang lagi saya tak ingat namanya. Dia orang ni, 3 orang ni pernah herdik Abu Sufyan. Waktu tu Abu Sufyan belum Islam lagi pun. Musyrik. Abu Bakar tegur. Abu Sufyan pimpin tentera Islam Battle of Uhud. Abu Sufyan kepalanya. 70 syuhada meninggal termasuk pak saudara Nabi Hamzah. Abu Sufyan lead dalam perang Ahzab, pakat dengan Yahudi, pakat dengan kabilah-kabilah di sekitar semenanjung tanah Arab, lawan dengan Nabi. Abu Sufyan. Mari sahabat herdik Abu Sufyan sikit, depan dia Abu Bakar marah. Hadirin sekalian. Nampak? Ya, kita ada tempat kita bertempur, ada tempat kita berperang, tetapi mengherdik peribadi, pergi lukis gambar kawan tu bertanduk syaitan dan semuanya, itu bukan sifat kaum muslimin. Sebab tu kadang-kadang kita kena fikir kan, kadang-kadang ujian yang Allah timpa kepada kita ni bukanlah kerana kekuatan kufar pun, tetapi disebabkan oleh kesilapan dan kelemahan kaum muslimin sendiri sebenarnya. Saya bagi satu contoh. Walaupun saya lompat-lompat sikit, saya bagi satu contoh. Hadirin sekalian tahu tak bahawa Israel tu, dia rampas tanah Palestin tu sebahagiannya pakai court order tau. Bukan dia rampas macam tu je. Pakai court order. Tahu tak macam mana dia boleh ada court order tu? Sekitar tahun 1800 dulu, bank-bank Yahudi tawarkan pinjaman kepada orang Palestin. Dia pakai apa? Pajak. Pajak apa? Lot tanah dia orang. Dah masuk dah waktu tu. Sebab waktu tu Uthmaniyah pun sultan dia tak berapa. Sultan dia pun berhutang. Sultan Uthmaniyah bukan semua bagus. Soleh ramai, yang out pun out juga. Kan? Dia pun berhutang dengan bank-bank barat, dengan bank-bank Yahudi ini. Masuk ke Palestin. Dia beli, dia tawar pinjaman. Orang Palestin pinjam. Habis tak mampu bayar, tak apa. Tak ada masalah selama mana kamu masih cagarkan tanah ini. Tanah ni ada nilai dia. Kalau kamu nak lagi pun kita bagi. Betul ke? Betul. Tak payah bayar apa-apa, tak boleh bayar. Ada cagaran ni, it's okay. Bagi pinjam. Dia orang fikir apa? Dia orang akhirnya meninggal. Berapa tahun je boleh hidup? Ni cerita 1800 tahun. 1800 dulu. Sekarang dia bawa dokumen yang berusia 200 tahun tu, dia tunjuk. Dokumen itu. Ini pajak dulu. Tuan tanah ini asal dia. Dia tak bayar, dia tak boleh bayar. Kalau kamu nak, ini bayaran harga semasa. Beratus juta USD nak bayar. Mana mampu? Siapa silap? Kat situ. Memang orang sekarang tak tahu, dia beli begitu. Duk main leasehold kan sampai habis. Ini cerita dia. Ni nampak ni. Ini benda yang perit, yang saya pun tak berapa public sangat benda ni. Tapi ini realiti pahit lah yang kita kena belajar dan sekalian. Macam mana disebabkan oleh kegelapan mata kepada dunia nak dapat sikit, impak dia 200 tahun selepas ini. Sebab tu memang tak boleh nak buat apa pun. Nak halang benda-benda tu memang tak boleh buat apa. Melainkan kena batalkan melalui satu treaty daripada sebuah perjanjian. Tapi syaratnya kena letak Israel sebagai pihak yang kalah perang. Tapi nak letak Israel sebagai pihak yang kalah perang, belakang dia ada US, ada UK. Nak kena letak dua entiti tu juga sebagai pihak yang kalah perang. Bila? Ni dia. Ini cerita dia masih panjang. Okey, hadirin silam, balik semula. Saya nak bagi tahu bahawa dalam Islam, jihad ni dia hukum dia mesti datang daripada sebuah negara dan juga pemerintah. Dia tak boleh kita pergi berperang tanpa without izin pemerintah yang sah. Kalaupun dia boleh berperang,
impak dia tak bagus. Contoh, terimalah walaupun benda ni pahit. Muslimin muslimat sekalian tengok apa jadi pada Gaza sekarang. Hancur habis. Hamas tak boleh bertahan ke? Kan dia yang berperang dengan Israel. Dia memang tak boleh defend. Nak kata macam mana? Dia memang tak boleh defend. Naratif yang dibina kepada kita, rakyat dia sanggup menerima impak. Itu naratif yang kita bina. Betul ke? Tak. Macam mana pun Hamas adalah sebuah entiti politik. Dia bertanding pilihan raya. Ada orang Palestin yang setuju, ada orang Palestin yang tidak setuju. Orang Palestin yang tak setuju dengan Hamas, dia kata apa? Dulu korang yang pangkah dia. Ya. Sekarang dia dah berperang, dia pergi perang dengan Israel, dia tak boleh defend Gaza, separuh Gaza hancur. Sebab itu kita kena faham kadang-kadang kenapa mereka ni nak perdamaian yang kita duduk judge, siapa nak berdamai dengan Israel, kira jadi apa? Balaci Yahudi. Tak semudah itu kita boleh judge. Gaza tu memang tak boleh hidup, api air dia daripada Tel Aviv. Pelik kan macam mana kan? Dia bergaduh, dia berperang dengan Israel. Tak jual api air dia Israel juga. Cuma masa perang ni dia tutup lah. Dia tengah perang macam tu. Sebab itu ada pihak yang dia nak kedamaian macam tu. Sebab kita tahu, kita relate, kita sedar dalam hadis bahawa kedamaian di bumi Syam akan berlaku dengan peperangan dan perjanjian dengan orang Yahudi. Itu hadis dah cerita. Sebab itu kalau kita tengok kerajaan Palestin yang sah, dia tidak memilih untuk berperang setakat ini. Kerajaan dia, pimpinan Perdana Menteri Mahmud Abbas tu, kerajaan Fatah di Ramallah. Kan? Yang declare dia tak terima apa-apa bantuan pun daripada Malaysia kecuali kerajaan Malaysia dan MAIS, Majlis Agama Islam Selangor. Hebat MAIS ni. Kan? Sebab hanya dua entiti ni daripada Malaysia yang salur bantuan direct kepada kerajaan. Yang lain semua ke parti pembangkang dia, Hamas. Wah, yang perempuan bagi aman, apalah tak boleh sebut lah. Tuan-tuan bagi apa tu semua tu, memanglah tuan-tuan bagi sumbangan tu betul, tak nafi. Tapi dia tak pergi kepada kerajaan yang sah. Dia pergi ke parti pembangkang di Hamas, macam tu. Apa dia buat tu, ikutlah duit dah tangan dia, nak buat pembangunan ke, beli senjata ke dan sebagainya. Hakikatnya dia bukan kerajaan. Sebab tu kalau kata perang ni adalah perang Israel-Palestin, tak tepat. Sebab kerajaan Palestin tidak berperang. Yang berperang adalah satu angkatan militeri kepada sebuah entiti politik dalam Palestin. Sebab tu dia jadi celaru sikit. Dia boleh attack kerana dia ada kuasa besar duduk belakang dia Iran. Ya, tetapi dia tak boleh defend pun Gaza. Kita kena faham dalam situasi ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Pada peringkat awal perang Uhud, Nabi tak mau keluar daripada Madinah. Sebab bila Nabi cek kekuatan musyrikin, ini tak memungkinkan kita boleh beat mereka sesuka hati. Maka keputusan yang Nabi buat pada waktu itu adalah untuk mempertahankan nyawa umat Islam di kota Madinah. Tapi kenapa Nabi keluar juga? Ya, di situ ada sedikit kecelaruan yang kita tak boleh nafikan, betul. Kerana pada waktu itu Nabi dibantah kerana Nabi menukar keputusan mesyuarat awal. Betul. Dalam sirah kita baca macam tu. Kerana apa? Kerana Nabi menerima desakan daripada sahabat-sahabat yang terlepas perang Uhud. Ya Rasulullah, kami nak berperang. Kesianlah kami, dulu kami terlepas perang Uhud. Dan takkan nak defend saja dalam Madinah ni. Dan benda tu menyebabkan Nabi menukar pendirian. Tetapi selepas Nabi menukar pendirian itu, Nabi tidur, Nabi mimpi pedangnya patah. Ada isyarat tu. Isyarat tak beroleh kemenangan, hampir kalah, dan individu paling Nabi sayang waktu itu Hamzah gugur syahid dalam peperangan itu. Baik. Tapi ialah walaupun Allah bantu dalam perang tu, itu perkara kedua. Tetapi apa keputusan pertama Nabi? Defend nyawa umat Islam di Madinah. Yang ini tak berlaku. Sebab apa? Sebab dia punya asas tak betul. Sebab peperangan tidak datang daripada sebuah kerajaan yang sah, itu dia. Ingat tak kisah sahabat dia nak pergi perang, dia jumpa Nabi, Nabi tanya ada mak ayah tak kat rumah kan? Tahu tak cerita tu berlaku macam mana? Cerita tu berlaku apabila sahabat ni dia minat berjihad. Tapi dia terima maklumat, Nabi tubuhkan angkatan untuk pergi menyerang suatu kabilah ni, dia terima lewat maklumat tu.
Tak tahu dia off data ke apa, tak buka WhatsApp ke apa. Jadi dia terima lewat. Allah frust lah dia. Dah pergi pun. Angkatan tu dah cukup dan dia dah pergi. Tapi nak kata sahabat ni faham, dia taklah terus ambil kuda, dia ambil pedang, dia pergi buru angkatan tu, tak. Dia pergi mana? Dia pergi jumpa Nabi. Jumpa pemerintah, minta izin. Dia minta izin dengan Nabi. Nabi tengok kamu pergi pun tak perlu sebab dah cukup. Dan kamu pergi pun kamu dah tertinggal. Sebab tu Nabi bagi satu comparison, kalau kamu ada mak ayah, kamu jaga mak ayah kamu di rumah, itu lebih aula, lebih utama bagi kamu saat ini berbanding kalau kamu pergi buru angkatan itu. Macam tu. Tapi kalau dia antara yang beri nama awal, mungkin Nabi akan hantar juga. Konsep dia begitu. Sebab itulah hadirin mati Allah sekalian, kemenangan ni dia mesti melalui jalan syariat yang betul. Sebab itu kalau perempuan tanya saya lah, ini hanyalah sekadar permulaan dan siapa yang berperang dengan Israel pada hari ini, dia bukanlah pembebas yang sebenar yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Walaupun apa naratif dan judgement kita tak berada di sana dan sebagainya, ya macam-macam, kita tak nafikan hadirin sekalian. Ya. Tapi asas kemenangan dia mesti ikut flow-nya by apa yang Nabi SAW telah gariskan dalam syarak. Begitulah untuk kehidupan kita. So kita ni nak hasil yang baik, kita mesti follow apa yang syarak letakkan. Sebab itu kalau kita berniaga ke, dalam kita buat apa pun, kita twist sikit saja. Akan adalah satu impak yang tak baik pada hari kemudian. Macam tu. Sebab itu kita kena buat semua benda ni, kita kena buat jujur, kena buat mengikut ketetapan syariat yang telah Allah Ta'ala tetapkan. So itu perkara asas lah yang saya nak sebut pada hari ini. Ya, sebelum pertemuan yang akan datang, siri yang akan datang, insya-Allah saya akan detailkanlah beberapa perkara-perkara daripada kronologi hari kiamat. Apa yang sedang berlaku ini sememangnya sedang berkisar kepada cerita yang pertama, iaitu kemakmuran Baitul Maqdis sekaligus berlakunya pembebasan bumi Syam. Allah datangkan keamanan, kenikmatan hidup dan berdirinya sebuah kerajaan baharu di bumi Syam itu yang berpusat di Baitul Maqdis dengan dipimpin oleh seorang lelaki dari keturunan Nabi SAW yang mendapat petunjuk. Itulah yang puan tanya tadi. Yang mendapat petunjuk, terjemah dalam bahasa Arab, Al-Mahdi. Kat situlah dia zahir. Lepas tu saya kata panjang umur, insya-Allah kita akan dapat lihat. Tetapi harus diingat perempuan, selepas berlakunya peristiwa itu, peristiwa besar yang berlaku selepas itu adalah kharabu Yasrib, kehancuran kota Madinah. Yes, kota Madinah tu akan hancur habis. Akan hancur sehingga ditinggal kosong, tidak diziarahi, penduduknya keluar. Itu semua ada hadis. Tinggal bangunan-bangunan hancur, bangunan yang roboh. Itu berlaku setelah berlakunya kedamaian dan kemakmuran di bumi Syam, di bumi Baitul Maqdis. Okey? Baik, insya-Allah. Okey, untuk hari ini ada soalan nak tanya? Ya, sila puan. Kejap puan. Kalau puan boleh ke depan sikit. Tak apa dengar. Nabi Isa. Nabi Isa wafat. Yes. Terbit dari barat. Okey, baik. Itu je. Okey, baik. Soalan daripada puan, soalan setelah Nabi Isa diturunkan, hidup 40 tahun, adakah diangkat balik? Tak, wafat. Nabi jelas sebut dalam hadis, ia wafat, akan dimandikan, dikafankan dan disolatkan oleh kaum muslimin. Statusnya kekal sebagai seorang Nabi. Nabi Isa ni. Tapi baginda turun bukan sebagai Rasul. Perempuan tahu beza Nabi dan Rasul kan?
Rasul ni pembawa syariat. Dalam kalangan para nabi, pembawa syariat ni 5 orang je. Yes. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasulullah. Tu je 5 orang ni saja yang bawa syariat. 2 daripadanya Bani Israel, iaitu Musa dan Isa. Syariat paling lama diamalkan manusia adalah syariat Ibrahim, yang hanya terbatal apabila diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Nabi Ibrahim istilahnya adalah Hanif. Agama Hanif. Okey, dan Nabi Isa turun, status Nabi itu kekal. Nabi akan tetap Nabi selamanya. Cuma bukan Rasul, maknanya tidak datang dengan membawa syariat apa-apa, melainkan follow daripada syariat Nabi SAW. Sebab itu untuk menzahirkan syariat itu, Nabi Isa akan menunaikan haji dan umrah. Dan ia akan bertalbiah daripada satu tempat nama Fajur Rauha. Ada tempat tu sekarang. Begitu. Itu nak menzahirkan syariat yang diikut Nabi Isa adalah syariat Rasulullah. Dan Nabi Isa akan berkahwin sebagai menzahirkan ia mengikut sunnah Nabi SAW. Dan setelah tugas-tugasannya selesai, Nabi Isa akan wafat macam biasa. Pada waktu Nabi Isa wafat, agama Yahudi tak ada, agama Nasrani tak ada. Yang ada hanyalah Islam. Dan saya masih lagi blur dalam satu isu, adakah semasa zaman Nabi Isa ada agama lain? Kafir ni. Sebab agama yang wujud semasa kiamat adalah penyembahan berhala. Itu agama yang wujud. Tapi agama Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani tak ada. Okey? Jadi Islam akan berakhir pada satu tempoh ketika Allah mencabut nyawa orang-orang mukmin. Waktu tu dikatakan oleh para ulama, waktu yang siapa ada kat situ, waktu yang orang pilih nak mati. Sekarang kan tak nak mati. Ada orang nak mati. Tapi waktu tu, dia saat di mana peras kenapa tak mati-mati. Sebab kematian adalah menzahirkan keimanan pada waktu itu. Sehingga Allah nak bersihkan bumi ni bagi clear dulu daripada orang mukmin, sebab Allah nak jadikan kiamat itu betul-betul di atas orang kafir. Okey. Jadi kesimpulannya Nabi Isa akan wafat. Okey. Baik. Dan peristiwa terbitnya matahari daripada barat ini, dia tak ada timeline Nabi sebut bila dia berlaku. Kalau kata dia nak berlaku esok pun dia boleh berlaku lah. Cumanya kita hanya boleh meletakkan suatu pendapat berdasarkan susunan puzzle hadis-hadis akhir zaman ni. Dia hadis akhir zaman ni dia macam puzzle. Orang perasan tak? Selama ni kita baca kita tak pernah tahu kan dia punya macam mana dia punya susunan tu. Tapi apa yang kita nampak, kita lihat kemungkinan. Ini pun saya sebut hanya kemungkinan. Ia berlaku selepas era Nabi Allah Isa alaihi salam. Kerana pada waktu itu, orang yang melihat terbitnya matahari daripada barat, kalau dia nak beriman, Allah tak terima dah keimanan dia. Okey? Dia macam sifat nyawa sampai di sinilah. Nyawa sampai di Qarqarah kan famous kan? Allah tak terima taubat kan? Tapi itu untuk orang kafir ke mukmin? Kafir. Maksudnya orang kafir yang dah tengok malakul maut datang kat dia waktu tu, nyawa dah sampai sini, dia nak beriman, Allah tak terima dah. Jangan kata orang kafir sekarang, Fir'aun sama juga. Fir'aun masa nyawa dah sampai sini, dia sebut, amantu bi Rabbi Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Allah terima ke? Allah tak terima dah. Yang itu contoh hadis yang jangan kita judge kepada orang Muslim. Orang Muslim ni konsep dia sama. Selama mana dia bertaubat, Allah terima taubat dia habis. Tapi kita letakkan benda tu macam kena dekat orang Muslim kan. Taubat nanti kau ni anda mati, Allah tak terima. Kan? Mana kita tahu. Saya lah setakat hidup hari ni lah. Saya ialah hidup baru 30-an ni. Setakat orang yang buruk lah saya tengok dalam hidup ni ada. Ada saya kenal, memang kenal. Tapi tak tahulah saat kematian saya dapat rasa rahmat Allah ada kat dia. Betul. Saya ada kenal satu orang memang hidup tak tahulah. Mayang tu entahlah macam kan dengan hidup faham ketum apa semua. Ya. Cumanya ialah tak adalah zalimi orang teruk-teruk tu tak adalah kan. Orang kampung saya. Tapi mati tu saya tengok terlantarlah sekejap dalam 3 minggu gitu kan.
3 minggu sakit, jatuh sakit apa semua. Dia dah baham ketum, campur gam, campur apa semua jatuh. Lepas tu masuk hospital apa semua. Saya tengok balik tu saya sempatlah ziarah menjiran dekat kampung kan, balik kampung. Tapi saya nampak ada rahmat Allah tu luas lah selama mana ia hidup sebagai seorang yang mengesakan Allah Ta'ala. Dia tak jadi tanah kubur lah. Dia tanah kubur ni semua kena kat orang Muslim, tak? Ha. Orang kafir mati pun relax je. Orang Islam mati teruk sampai keluar minyak hitam daripada telinga. Kan? Ada lagi ke cerita tu? Tak ada tu. Tak ada dah, Alhamdulillah berhenti dah. Hmm. So far dia tak bersama Zionis. Dan diorang ni telah pun beriman tiada lagi tanah yang dijanjikan untuk kami. Maknanya diorang tahu Palestin ke Baitul Maqdis tu bukan lagi tanah untuk mereka. Sebab itu mereka fight untuk serahkan balik kerajaan itu kepada orang-orang Palestin. Tapi dia macam ni lah. Kalau perempuan kena beza. Okay, satu benda saya tak sempat cerita hari ni. Bila kita cerita tentang Yahudi sekarang, perempuan jangan pakai ayat-ayat Bani Israel dalam Al-Quran. Sebab dia dua entiti yang berbeza. Sekarang ni tunjuk kat saya mana Bani Israel. Tak ada. Mana ada Bani Israel sekarang? Kita pun mungkin ada darah Bani Israel secara keturunan. Tak tahulah tok-tok nenek kita ke dulu kan. Begitu. Ha, ada ciri dia tengok hidung. Tapi nampak hidung tak boleh. Dia sebab apa tau? Dia begini, Bani Israel ni sejak tahun 70 Masihi lagi, 500 tahun sebelum Nabi lahir, dia dah diaspora, dia dah berpecah kepada pelbagai wilayah. Pergi Afrika, pergi tanah Arab, pergi Farsi, pergi ke timur. Identiti bangsa dia hilang. Hilang. Ya. Macam saya selalu contoh kat Malaysia ni senang kita nak cakap. Macam Syed, Sharifah. Mesti ada Sharifah kat sini. Mesti ada Syed. Siapa boleh nafi dia orang ni datang daripada Arab? Tapi Arab dia tu tak ada lah. Dah jadi Melayu lah. Kan? Begitu. Samalah juga Bani Israel. Bila dia dah pecah kepada beberapa wilayah ni, dia asimilasi kaum. Zaman Nabi ada Yahudi tak? Madinah ada Yahudi kan? Yahudi itu bukan dipanggil Bani Israel pun. Yahudi itu dipanggil Yahudi Arab. Tapi garis darah tok nenek tu memang ada daripada Bani Israel dulu. Sebab tu dia mengekalkan agama Yahudi. Tapi entiti bangsa sudah tidak ada. Jadi Yahudi Arab. Jadi African Jews sampai sekarang ada duduk di Afrika itu. Kan? Di India pun ada kelompok Yahudi apa semua. Itu Bani Israel dia dah tak ada identiti bangsa, dah pecah. Okey? Dan kebanyakan yang kekal sebagai orang Yahudi pun pada hari ini kalau di Timur Tengah tu dia lebih kepada Ortodoks lah. Baik. Tetapi 90% populasi Yahudi dunia pada hari ini datang daripada Eropah. Yang tak ada darah garis keturunan daripada Bani Israel. Kelompok orang Eropah yang menjadi Yahudi. Sebab itu Yahudi dia sekular dan tidak langsung diiktiraf oleh Yahudi Ahlul Kitab. Kelompok inilah yang paling banyak bersama dengan gerakan Zionis. Zionis is gerakan, bukan bangsa, bukan agama, dia gerakan. Gerakan yang memperjuangkan hak asasi orang Yahudi sehingga menubuhkan sebuah negara yang dipaksi oleh British lah waktu itu. Itu dia punya beza dia. Okey? Baik. Tiupan tiupan sangkakala waktu tu orang Islam tak ada, betul? Yang awal tadi. Betul? 1/3 tu ada, perempuan pernah dengar ke? Tak ada kan? Tak ada, saya rasa saya tak pernah dengar.
Ah, segi riwayat tu tak pasti sebab saya tak pernah dengar yang penduduk dunia tinggal 1/3. Tapi kalau mati ramai logik lah sebab dia akan berlaku perang besar kan, World War. Hmm, itu. Tapi katakanlah tinggal 1/3 tu Allahu alam lah. Tapi yang jelas tiupan sangkakala terjadi ketika orang Muslim dah tak ada. Betul, yes. Orang kafir. Sebab kiamat ni dia adalah disaster, bencana alam. Kiamat ni adalah satu bencana alam yang manusia tak pernah tengok. Macam mana bencana alam yang sampai gunung terbang. Itu kiamat. Tapi bumi ni dia tetap bumi ni juga. Faham tak perempuan? Kiamat ni dia satu peristiwa bencana alam yang begitu besar yang menghabiskan semua zuriat manusia. Maknanya dah tak ada manusia boleh lahir dah. Itu kiamat. Jadi bila dah tak ada manusia boleh lahir, Allah pun tukarkan dimensi alam ini daripada alam dunia kepada alam akhirat. Yang duduk dalam transmisi alam barzah tu, perpindahan tu, semua diubah kepada alam akhirat. Bumi ini still bumi ini juga. Kita kan akan keluar nanti daripada section 21. 21 lah kita. Kalau penuh tu ada Shah Alam ada tanah baru Eco Gardens. Kubur pun Eco Gardens. Kan? Bunyi. So nanti kiamat, kita keluar daripada mana? Kita keluar dari section 21 tu juga. Kat situ juga kita keluar. Di mana kubur kita, di situ kita keluar. Tapi kita tak akan nampak apa-apa di atas muka bumi ni sebarang binaan, melainkan dia merupakan satu tempat yang lapang because of disaster kiamat tu. Kita dibawa ke satu tempat, berhimpun. Tempat tu dipanggil mahsyar. Orang Melayu sebut padang. Padang mana tak tahulah. Tapi bukan padang, dia mahsyar. Tempat himpunan. Di situ kita akan diadili. Matahari ada tak? Ada. Allah turunkan je matahari tu. Daripada jarak sekarang, turun kepada jarak satu batu. Mil. Mil ni ada dua maksud dalam bahasa Arab. Mil satu, mil maksud dia batu. Mil satu maksud dia batang celak. Pensel celak. Pensel celak tu mil juga dalam bahasa Arab. Sebab itu orang kata matahari sejengkal. Sebab saiz panjang batang celak. Tapi itu saya harapkan satu batu tu lebih. Kan takkan dekat sangat kan. Satu batu. Mil. Itu. Jadi saya faham dia begitulah. Buminya kan still ada juga. Dan ada riwayat sahih daripada Nabi, ya, di mana pada hari kiamat bumi keseluruhannya akan menjadi neraka. Ya, ada je bumi ni, tapi dia akan jadi neraka. So kita akan dibawa ke tempat lain lah. Allahu a'lam, begitulah. InsyaAllah kan. Baik. Ada soalan ni? Madinah dia bukan hancur selepas wafat Nabi Isa. Madinah dia hancur selepas pembebasan Baitul Maqdis. Ni kalau konflik ni dia akan membawa konflik ni perang ni dia akan membawa kepada perang rantau. Ada negara yang terlibat. Sebab Allah nak bagi kemenangan dia mesti by country. Yang saya kata jihad ni dia mesti datang daripada sebuah negara yang sah itu. Jadi bila dia dah beroleh kemenangan Islam di sana, Madinah akan hancur. Madinah hancur sebelum Nabi Isa turun. Ya. Akan kosong penduduk dia dan hanya akan dihuni kembali setelah fitnah semua tamat. Maknanya dia akan dihuni kembali zaman Nabi Isa masih hidup. Macam tu. Yes. Sebab apa? Ini sebenarnya kita ada topik khas lah kalau kita nak bincang kan. Sebab Madinah rosak pada waktu itu. Orang kafir banyak duduk Madinah. Jangan pelik. Sebab itu Perdana Menteri Singapura boleh masuk Madinah. Kan? Ziarah Madinah. Satu hari nanti kita akan tengok Madinah akan dipenuhi oleh orang-orang kafir yang tinggal dalam itu. Kerana pemerintah ada allow untuk duduk. Sebab itu Allah nak selamatkan kesucian kota Madinah tu dengan hancurkan, gempa. Digempa, dia hancur. Bila hancur, tak apalah hancur fizikal. Tapi kemurnian kesucian dia terpelihara, kosong. Orang keluar. Macam tu. Dan dia akan dihuni balik oleh orang-orang yang beriman tatkala fitnah tamat. Macam tu. Ya.
Baik. Okey, hadirin nanti Allah sekalian, insya-Allah ya kita akan jumpa lagi. So saya akan bahaskan berkenaan dengan akan datang, saya akan bahaskan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat lah, insya-Allah ya. So kita akan sakit kepala sikit lah kita dengar, tapi seronok ya. Benda ni menarik, ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan kita. Kalau dapat buku lagi cantik ya. Ada singkat je lah buku ni, Telaga Biru Kronologi Kiamat, RM12 je. Cari kat Shopee. Uh, Kronologi Kiamat tajuk dia. Telaga Biru, terbitan Telaga Biru Kronologi Kiamat, beli kat Shopee RM12 je. Author dia ni penulis asal orang Arab tapi diterjemah Hamis Melayu ni. Tak apalah, nanti siapa ada dapat tu kan share dengan kawan-kawan. InsyaAllah boleh dapat ni lagi sedap kita baca, dah ada kitab yang kita rujuk kan. Begitu ya. Wallahu a'lam, insya-Allah. Dari itu dulu, mudah-mudahan insya-Allah kita jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.